Selamat pagi, bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat. Kerana penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Kerana anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga adalah penting, oleh itu dari sekecil-kecil, usahawan mikro, PKS sehinggalah perniagaan gedung besar. Dan ini merupakan platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Kerana setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Dan teruskan kekal di rumah, kita jaga kita, hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini kita bawakan seorang PKS dan juga seorang wakil rakyat dan bermula sekarang. Baik, kita nak terus bersama tetamu pertama kami adalah Puan Yah Mahmud, merupakan pengusaha keropok lekor lekir di Setiawan Perak, untuk menceritakan apa cabaran perusahaan PKS Mikro ketika PKP ini yang kita juga sudah lihat sebelum ini. Juga pengusaha keropok lekor di Terengganu yang amat terkesan perolehan ataupun pendapatan setiap hari itu amat terkesan sejak mulanya PKP ini. Jadi Puan Yah Mahmud, kalau sudah bersedia di talian. Selamat pagi, Puan. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sihat, Puan? Ya, Alhamdulillah. Baik, kita nak tahu dan kita ingin Puan Yah kongsikan kepada penonton kita pagi ini cabaran, rintihan Puan sendiri untuk menjalankan PKS Puan keropok lekor lekir di Perak ini sejak mulanya PKP dan juga sebelum itu. Boleh bandingkan mungkin pendapatan yang berbeza sejak mulanya PKP ini? Okey. Sejak bermulanya PKP ini, peruntukan keropok lekor saya amat menurun hingga ke 5%. Tiada customer yang datang sebab keropok lekor saya banyak pada contoh seperti kantin sekolah, pasar malam, orang berniaga tepi jalan. Jadi sekarang dia orang dah tak boleh nak berniaga. Jadi bisnes saya jatuh merudum lah. Baik, Puan, kita nak tanya sekali lagi. Adakah 5% Puan mengatakan sebentar tadi, 5% terjejas ke bagaimana, Puan? Ya, bukan 5%. Yang ada sekarang semuanya 5%. Yang tinggal daripada 100%, dah tinggal 5% sahaja. Maknanya boleh saya katakan dari segi pendapatan ataupun dari segi salesnya menurun daripada 100% menurun kepada 5%, 95% adalah melihat kepada kerugian. Ya. Boleh kongsikan agaknya pendapatan anggaran sebulan sebelum ini bagaimana dan sejak mula PKP itu bagaimana pula? Kerana kalau kita lihat kalau 90% itu agak 95% satu portion yang amat besar. Ya. Sebab di Perak ni bukan semua orang makan keropok lekor. Dia tak macam Terengganu. Jadi sebab itulah mungkin perusahaan saya menurun hingga 5%. Dan kalau kita nak tengok bagi perusahaan keropok lekor lekir ini sendiri menghasilkan packaging dan semestinya ia dihantar ke mana dan apa agaknya cabaran ketika PKP ini dari segi untuk menghantar ataupun dari segi untuk mendapatkan bahan mentah, Puan dapat ceritakan? Macam bahan mentah, masalah saya pada ikan lah. Sebab hilang ikan tak beroperasi sekarang. Dia orang kena tutup. Jadi kalau saya nak ambil ikan tu, saya terpaksa lah minta customer tu bagi saya ambil ikan tu. Contoh macam jualan, macam sekarang ni saya banyak gunakan pada hantar ke ni sajalah, ke minimarket macam tu. Kawasan Perak ajalah, macam Ipoh, Kuala Kangsar. Tapi sekarang pun masalah juga kalau kita nak hantar barang ni daripada Sekatan Jalan Raya.
Macam contoh, betul saya ada ambil surat daripada Jabatan Pertanian untuk saya menghantar barang. Tapi dia benarkan saya seorang saja. Tapi kalau ikutkan kita kena berdua. Kan kita nak angkat barang. Seorang memang kita tak boleh buat. Jadi pemasaran itu bagaimana? Perlu bergantung kepada pemasaran dalam talian online atau bagaimana, Puan? Online pun ada, macam COD pun ada, sikit lah. Lepas tu, atau tu macam inilah. Ya, Puan boleh kongsikan di keropok lekor lekir ini ada berapa ramai pekerja yang mungkin terkesan secara gaji untuk membayar gaji mereka? Boleh Puan kongsikan? Ada 9 orang pekerja. Mereka terkesanlah dengan PKP ni. Puan, kalau bagi pekerja-pekerja ni dari segi mereka ataupun operasi masih lagi berjalan seperti biasa ataupun dilimitkan mungkin dari segi jam bekerja mereka dikurangkan ke bagaimana? Saya limitkan pada contoh masa PKP ni dia orang kerja baru ada macam ada saya 6 hari saja. Lepas itu saya buat frozen, saya buat stok. Bila ada orang minta baru saya hantar. Boleh kongsikan dengan lebih terperinci sedikit mengenai pekerja di sana? Adakah mereka kebanyakannya adalah lingkungan umur 40-an, 50-an? Adakah mereka mempunyai keluarga? Adakah mereka bergantung kepada gaji yang digajikan ini untuk menampung sara hidup keluarga dan sebagainya? Dalam kaum umur tu dalam ada yang 50-an, 60-an pun ada, 40-an pun ada. Memang dia orang bergantung sepenuh kepada pekerjaan ni lah. Baik Puan, kalau sebelum ini ketika bulan Ramadan lah, bagaimana agaknya Puan berniaga ataupun menjual segala keropok lekor ini, dan pada ketika ini PKP pula bagaimana mungkin dapat membezakan atau memberi perbezaan dari segi cara penjualannya? Bulan puasa saya tengok pada permintaan lah. Kalau ada permintaan, kalau saya perlu hantar saya hantar. Kalau ada orang datang, kalau ada orang datang ke bengkel ni, saya jual. Tapi akhirnya bulan puasa ni memang bengkel saya tak operasi. Biasa setiap tahun macam tu. Kalau bulan puasa memang tak operasi. Baik Puan, sebelum ni kerajaan ada mengumumkan bantuan buat PKS dan perusahaan mikro, terutamanya untuk memberi bantuan sedikit untuk menggaji pekerja. Bagaimana Puan melihat kepada bantuan ini? Sudah terima ataupun sudah membuat permohonan? Bagaimana proses itu? Adakah ia mencukupi? Pandangan Puan sendiri bagaimana? Saya dah mohon. Mungkin kurang sikit lah. Kalau dulu gaji diorang boleh sampai 900 lah sebulan, jam tu ada yang 1,000. Jadi dengan bantuan yang mungkin Puan jangka akan terima ini, adakah ia cukup untuk memberi gaji mereka? Mungkin bolehlah kot. Itu pun prihatin kerajaan kan dia nak bagi. Baik Puan, kalau kita tengok kerajaan juga banyak menyalurkan bantuan untuk PKS ni semua. Mungkin saya nak tanya kepada Puan, dari segi berapa lama agaknya masa yang boleh bertahan dari segi penerimaan bantuan-bantuan tu? Maknanya bantuan yang diberikan ataupun disalurkan oleh kerajaan ini, berapa lama ia boleh bertahan bagi industri ataupun bagi perusahaan keropok lekor lekir ini sendiri? Saya pun tak tahu nak cakap lagi sebab bantuan pun saya tak dapat lagi. Saya nak cakap ya. Ya. Tak apa-apa Puan. Kita nak teruskan mungkin dengan soalan seterusnya. Kalau Puan, seperti yang Hafzi kata tadi, perbezaan bulan puasa tahun lepas dan juga tahun ini, pastinya bulan puasa, bulan Ramadan dan juga sambutan Hari Raya itu menjadi sumber pendapatan amat besar. Ini satu tempoh yang amat penting buat PKS seperti Puan sendiri. Jadi dengan tiada bazar Ramadan dan sebagainya, mungkin Puan ada cadangan untuk mengukuhkan lagi ataupun memperbanyakkan lagi, meningkatkan pemasaran dalam talian. Mungkin di kawasan Puan itu ada cadangan atau idea untuk menjalankan e-bazar, bazar secara digital mungkin?
Setakat ni saya cuma masuk pasar kawal, pasar terkawal lah dengan Fama pada hari Rabu dan hari Ahad. Tapi jualan pun agak berkurangan sebab mungkin orang tak boleh nak keluar sangat kan. Ya, jadi boleh kongsikan lagi tentang pasar segar terkawal Fama ni terletak di mana, atau mungkin Puan boleh cadangkan sedikit idea. Ramai yang tak boleh nak hadir kerana perlu amalkan penjarakan sosial, kena duduk kat rumah. Tapi bagaimana agaknya untuk tingkatkan sambutan di pasaran tersebut, di pasar kawalan Fama ni? Ataupun mungkin perlu idea lain, mungkin perlu tingkatkan lagi pemasaran dalam talian oleh Fama. Apa kita nak dengarkan idea PKS sendiri yang mungkin boleh cadangkan kepada pihak Fama. Okey, sebab pasar terkawal ni dia terhad kepada yang dibenarkan hanya jualan basah sahaja. Jadi banyak peniaga yang tak hadir situ. Cuma ada beberapa usahawan saja. Jadi mungkin tak banyak pilihan. Jadi orang pun tak berapa minat nak datang kot. Dari segi bantuan-bantuan apa yang agaknya yang masih lagi pending belum diterima, dan juga apa bantuan-bantuan yang telah Puan terima pada ketika ini? Sebelum dalam masa PKP juga. Ya, betul. Setakat ini saya belum ada dapat sebarang bantuan. Tak dapat lagi bantuan apa ya Puan? Jadi apa agaknya harapan yang Puan ingin suarakan kepada, mungkin untuk dapatkan perhatian daripada pihak berwajib ataupun kerajaan untuk mempertimbangkan ataupun untuk mempercepatkan lagi penyaluran bantuan itu? Ya, mungkin Puan juga boleh mewakili industri PKS, sektor PKS di kawasan Puan sendiri, dalam masyarakat komuniti PKS di Setiawan Perak ini. Apa agaknya harapan atau bantuan yang diperlukan sekarang? Ya, harapan saya semoga kerajaan percepatkan bantuan ini, terutamanya kepada pekerja saya, pekerja kesian dekat diorang yang tak ada pendapatan. Baik Puan, kalau di perusahaan Puan sendiri, mungkin ada inovasi-inovasi yang sebelum ini tidak digunakan, tapi apabila pelaksanaan PKP ini ia digunakan, seperti adanya penggunaan mesin-mesin baru ataupun penggunaan perniagaan secara atas talian yang lebih meluas, ataupun ada website dan sebagainya. Mungkin dapat dihuraikan Puan. Sekarang ni, musim PKP ni, kita orang macam kita nak online tu, macam mana nak cakap ya? Agak sukar ke bagaimana? Dari segi coverage tak dapat ke macam mana? Ya, sukar. Terutama dengan penghantaran tu. Ya, sukar. Okey. Saya nak mohon satu dan kerajaan, kalau boleh, untuk PKS ni longgarkan sikit syarat untuk kita orang menghantar barang. Kalau sekarang ni dibolehkan seorang saja. Bila seorang jadi masalah, kita tak boleh nak buat kerja. Dan kalau boleh buat kerja seorang, bolehlah kita hantar barang, senang nak angkat-angkat kan. Baik. Baik Puan, besar harapan Puan Yah Mahmud merupakan pengusaha keropok lekor lekir Setiawan Perak, dan kami masing-masing mengharapkan semoga dipermudahkan dari segi urusan perusahaan ini. Dan terima kasih sekali lagi Puan Yah Mahmud untuk kupasan ataupun untuk perkongsian itu. Dan selepas ini kita akan bawakan seorang ahli parlimen daripada Pulau Pinang untuk bercerita ataupun untuk menerangkan situasi COVID-19 iaitu di Bukit Mentajam, dan juga apa agaknya inisiatif dan juga apa agaknya keluh kesah rakyat di sana. Kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.